Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang berusaha tuan-tuan, yang berusaha buat rezeki kita, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat ahli jemaah Surah Darussalam Desa dari Pengkalian Allah sekalian rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam Rabu ini, malam 19 Muharram 1444 Hijriah bersamaan 16 Ogos 22 Masihi, 2022 Masihi, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita, ya, yang tadinya membacakan sedikit petikan ayat di dalam surah Al-Zariyat, yang mana dalam surah Al-Zariyat ini ada terkandung satu ayat yang Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Azim. Dan tidaklah kami jadikan, ciptakan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Dan kita sama-sama berdiri, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau. Mudah-mudahan segala munajat dan permohonan kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kita kini berada dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ini disebut oleh Nabi SAW sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman syurga. Ya, syurga Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Di dalamnya diturunkan rahmat yang dibawa turun oleh para malaikat kepada kita semua, dikurniakan kepada kita ketenangan, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai sakinah. Sakinah ni ialah ketenangan, keheningan. Kita rasa tenang berada dalam majlis ilmu. Orang yang jiwanya kacau, orang yang jiwanya tak tenteram, eloklah berada dalam majlis ilmu supaya boleh jiwanya ditenteramkan, jiwanya ditenangkan, dan akan dikurniakan, mudah-mudahan kita semua dikurniakan jalan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya kita dalam majlis ilmu ini. Saya percaya tuan-tuan boleh dikatakan kerap juga di surau ini diadakan majlis ilmu, yang mana saya sendiri pun kalau ada kelapangan saya mengikutinya. Majlis ilmu ini yang disampaikan oleh para asatizah, ustaz-ustaz yang menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini tibalah giliran pertemuan kita untuk sama-sama kita membedah isi kandungan kitab hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajari An-Nadwi rahimahullahu ta'ala. Inilah amal jariah Allah yarham almarhum Tuan Guru kita ini, untuk kita sama-sama memanfaatkan isi kandungannya supaya menjadi amal jariah untuk kita dan juga amal jariah untuk dirinya sebagai penyusun hasil kitab ini. Jadi kita baru mula hadis yang pertama yang telah kita uraikan matannya satu persatu pada kuliah yang lalu. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab tu, di mana tajuk yang diberi oleh almarhum Tuan Guru ialah takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Jadi kita dah uraikan siapa dia sahabat Nabi yang merawikan hadis ini dan apakah peristiwa yang berlaku waktu hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Abu Daud As-Sistani dan Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah taala. Dan kata Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Dalam ilmu hadis kupas sikit. Dalam ilmu hadis, hasan sahih membawa pengertian bahawa hadis ini hasan dari satu jalan perawi dan sahih dari satu jalan perawi yang lain. Bermakna ada dua jalan dan dua rantaian perawi yang meriwayatkan hadis ini. Satu rantaian hasan, mungkin ada kurang sikit-sikit kat mana. Satu lagi sahih. Maka hadis itu jadi hadis yang sahih sebenarnya. Pun begitu tuan-tuan, kalaulah kata hadis itu hasan sekalipun ataupun dhaif sekalipun, tidak boleh kita menolaknya mentah-mentah. Ada syarat-syaratnya untuk diterima pakai sebagai hujjah. Begitu juga hadis dhaif pun begitu. Ada tempat-tempat yang kita boleh mengguna pakai hadis dhaif, terutamanya bab kelebihan beramal, fadilatul amal, juga bab tarhib wa targhib, nasihat dan amaran, juga dalam bab doa wal adab, doa dan adab. Maka boleh digunakan hadis dhaif dengan syarat-syarat yang tertentu. Yang kita tolak mentah-mentah tanpa kompromi ialah hadis maudhu', hadis palsu. Itu memang kita tak boleh tautim. Tak boleh tautim. Pasal jadi memang rekaan manusia. Cuma manusia durjana ini menyandarkan
kata-kata itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak. Sebenarnya perkataan dia, tapi nak bagi laku kata-kata dia di sisi manusia, maka disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tujuan-tujuan dia. Jadi maka hadis palsu, hadis maudhu' ni tertolak dengan automatik, dengan sendiri. Adapun hadis hasan dan dhaif masih diterima. Macam saya kata tadi, dengan syarat-syarat yang tertentu. Waktu nak kena mengaji lah ilmu hadis pula. Jadi tuan-tuan tak berapa sesuai dengan ilmu hadis ni. Cuma kita kupas tu bagi tuan-tuan pendedahan sedikit, itu saja. Kerana dewasa ini, pada waktu ini terlalu mudah orang maudhu'kan hadis. Hadis yang boleh pakai pun dia kata tak boleh pakai. Dia kata hadis sahih punya kita boleh pakai, hadis lain itu sahih ditolak. Jadi pandangan ini pandangan yang terkeluar dari landasan syarak. Kan? Sebab banyak hukum hakam, hukum hakam, hukum fiqh menggunakan hadis-hadis, hadis-hadis hasan. Banyak amalan-amalan kita dalam ibadah bersumberkan hadis dhaif. Tapi ulama sepakat mengatakan pun begitu maka ianya boleh dipakai. Kan? Boleh dipakai. Hujah panjang perbahasan dia. Itu saja nak beritahulah hadis hasan sahih itu apa. Itu saja. Jadi tuan-tuan pun dengar hadis hasan sahih. Ada hasan sahih pula. Kan? Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita dah huraikan matan hadis ini dan mafhumnya telah kita huraikan. Tiba masanya malam ni kita nak huraikan, nak syarahkan apa yang diterangkan, yang ditulis oleh almarhum tuan guru tentang hadis ini. Iaitu keterangan hadis ini. Dia sebut keterangan. Bayan. Bayan itu bahasa Arab, keterangan itu bahasa Melayu. Hadis di atas menggunungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat baginda, terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan, iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sebab dalam perkataan dalam hadis yang kita baca pada bulan lepas, sahabat Nabi menggunakan perkataan mau'izah. Ka'annaha mau'izatun muwadda'in fa'ausina. Seolah-olah ianya satu mau'izah, satu nasihat. Muwadda'in ni macam nasihat akhir. Macam orang tua kita bila dah uzur sangat tu, dia terasa dia anak-anak pergi dah, panggil anak-anak kita semua-semua dia beradik ni lah, panggil. Bila panggil tu dia pun ngadap lah. Macam Tiga Abdul ngadap Ismail pulang raja, macam tu lah dia buang. Kan? Jadi bapak kita pesan, kamu begini. Kalau abah dah tak ada esok, kamu jangan berebut bab harta. Ikutlah macam mana yang ditentukan. Jangan kamu berebut harta, kamu putus saudara. Itu kita dengar tu, esok kamu adik-adik jangan tinggalkan mak, jangan biarkan mak seorang. Abah dah tak ada, mak kamu tinggal seorang. Kalau ada yang sanggup jaga mak, jagalah. Siapa yang sanggup jaga mak, dia dapat rumah ni. Tu. Jadi bila bapak kita pesan itu kan dah lain bunyi tu. Itulah dia mau'izah muwadda'in. Kan? So itulah tuan guru ni menggunakan perkataan pesanan-pesanan yang sangat berharga. Terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan. Maknanya Nabi SAW sudah melihat. Sebab Nabi sebut fasayarah tilafan kathira man ya'ish fa innahu man ya'ish minkum fasayarah tilafan kathira. Siapa yang hidup selepas aku pergi nanti, dia akan melihat
perselisihan yang banyak. Sebab sahabat Nabi ini mengikut sejarah dia, sahabat Nabi yang akhir wafat pun 100 tahun hijrah. Maknanya 90 tahun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat tahun 10 hijrah. Sahabat ini hidup sampai tahun 100 hijrah, panjang umur dia. Jadi sahabat yang paling akhir wafat ini, paling akhir meninggal ni, sempat hidup zaman Khulafa Rasyidin, daripada Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Sampailah ke zaman Khalifah Umayyah, Muawiyah dan anak-anaknya. Maka sahabat-sahabat yang akhir-akhir meninggal ni, mereka melihat perselisihan yang sangat banyak. Umat Islam berpecah. Kan? Ada yang jadi Syiah, ada yang jadi Khawarij, ada yang jadi Mu'tazilah, ada yang jadi Murji'ah, ada yang jadi Qadariyah, ada yang jadi Jabariyah. Nabi dah sebut dalam hadis lain, serta dari ummati, umat aku ni akan berpecah kepada 73 golongan, ala 73 firqatan. Umat aku akan berpecah 73 golongan. Satu masuk 72 masuk neraka, satu masuk syurga. Nabi sebut dalam hadis lain. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi ini akan diperlihatkan Allah SWT selepas wafatan Nabi nanti perpecahan yang sangat banyak. Itu ni. Apatah lagi pada zaman kita ni, kan? Oleh itu, siapa yang mau selamat, maka hendaklah ia mengikuti tunjuk ajar yang tadi disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, iaitulah. Jadi Nabi bagi tahu ada beberapa benda. Ada beberapa pesanan yang Nabi sampaikan kepada kita untuk kita amalkan dan lakukan, maka nanti kita akan termasuk dalam golongan yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apa dia tuan-tuan? Yang pertamanya, kata almarhum pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, hendaklah ia melazimi takwa kepada Allah dalam keadaan aku jua dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu dia. Maksudnya takwa ni, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana-mana saja kamu berada. Duduk dalam surau pun bertakwa, di luar surau pun bertakwa, di mana-mana saja pun bertakwa. Hatta kita pergi ke luar negara pun bertakwa. Ni Allah Ta'ala ni pesan. Ada manusia takwanya bermasa, takwanya bertempat. Masa sakit, dia bertakwa kepada Allah. Bila sihat, dia hilang sifat takwanya kepada Allah. Ada manusia tu masa sakit tahu tutup aurat, bila dah sihat tak reti pula tutup aurat. Dia manusia itu. Yang faham alhamdulillah, yang tak faham tak boleh nak buat apa lah. Yang faham alhamdulillah. Bila saya sebut ni, kita tak tunjuk siapa-siapa, tapi puan-puan faham lah. Ada orang macam tu. Ada orang dalam masjid surau dia bertakwa, di luar masjid surau hilang rasa takwa. Ada orang dalam negara dia, sebab negara di negara Islam, semua orang Islam, dia jadi manusia bertakwa. Bila dia pergi ke negara orang-orang bukan Islam, hilang rasa takwa. Ada tak macam tu? Dan kat negara dia pakai complete set. Kalau perempuan tu nampak mata, bila sampai KLA, turun KLA, pergi toilet, keluar-keluar dah 100% jadi lain. Maknanya pada dia, Tuhan tu ada di negara dia, negara Malaysia ni tak ada Tuhan. Tuhan tak perhati. Dia lupa, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Ta'ala itu maha melihat apa yang anda usahakan.
anda kerjakan, anda lakukan. Tiap-tiap khutbah kedua mesti sebut hujung sekali. Nak habis. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus solah. Takkan tuan-tuan lupa kan? Lupa tu tuan baru 4 bulan Jumaat tak ada kat surau ni. Takkan lupa tuan. Ini isyarat suruh cepat ke masjid ni. Sebenarnya tahun depan ni kalau semuanya berjalan, tahun depan insya-Allah siap. Saya pun teruja juga menunggu tu. Mana tahu kok ada rezeki, ada kesempatan boleh menyampaikan ilmu di sana. Insya-Allah panjang umur kita. Kena pula kita tengah free. Jadi pencerah ustaz relief. Sekolah ada guru relief. Bila ada guru tu tak sihat, ustaz boleh ganti tak masuk kelas-kelas ni? Kenapa cikgu ni tak sihat hari ni? MC, ustaz pun pergi masuk kelas. Murid-murid, dia ustaz mengajar pendidikan Islam. Kelas tu kelas bahasa Inggeris. Nak mengajar bahasa Inggeris tak reti. Murid-murid, do your own work. Pandai pula bagi arahan bahasa Inggeris. Ustaz, ini bukan cerita betul ni saja cerita lah. Do your own work and please be silent. Please be quiet. Kalau dah boleh cakap bahasa Inggeris, ajar bahasa Inggeris. Dia bagi komand bahasa Inggeris tu, lepas tu budak-budak buat lagi sendiri. Itu kalau guru relief Tapi ustaz berkuliah relief pun ada. Jadi kita macam tu lah sekarang ni. Ada masjid ni, ustaz boleh minta ganti ya? Bila? Besok. Kenapa? Ustaz ni tak dapat hati, dia outstation, tak dan nak balik, kata dia. Boleh. Kat mana? Lokasi? Ya, okey. Sekarang senang kan? Ada WhatsApp lokasi kan? Boleh cari. Jadi tengah-tengah free ni, itulah Allah Ta'ala bagi rehat. Bertahun-tahun bulan kan, Allah Ta'ala bagi setahun 2 rehat. Jangan lama sangat. Sampai berkawan kan? Baik. Jadi itu tadi ya. Ada manusia takwa dia berzaman, bermasa. Ada manusia takwa dia bertempat. Jadi Nabi kata, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana-mana. Jangan kira bermasa, jangan kira bertempat. Sepanjang masa. Sebab kita hidup di dunia ni, Allah Ta'ala bagi 24 jam, 7 hari, 4 minggu, 12 bulan, bertahun-tahun. Janganlah takwa tu ada kira-kira. Waktu semayang, luar semayang, kita tak payah takwa lah, remat je. Ada duit, remat. Ada peluang, remat. Ada kesempatan, remat. Tak apa, kita bagi dosa esok, buat umrah, cuci dosa, bersih balik. Apa ada masalah, balik esok remat lagi. Ini ke yang dikatakan sebagai takwa? Ini sebenarnya nak menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala tu Maha bijaksana, Al-Hakim. Tak mungkin Allah Taala boleh diperbodoh-bodohkan. Jangan fikir kita berdosa banyak, kita pergi umrah, cuci dosa, kononnya balik umrah boleh buat balik kerja kita macam biasa. Jangan tuan-tuan. Takut-takut Allah Ta'ala jemput kita, ambil nyawa kita dalam keadaan kita sedang melakukan dosa. Teruk kita. Tak ada nak taubat kan? Wallahualam. Baik, itu takwa tadi. Kemudian apa yang keduanya? Mentaati perintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin, walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba, selama mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan sunnah-sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Kerana patuh kepada penguasa yang mempunyai sifat-sifat ini berarti patuh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi selagi mana kepimpinan itu mengikuti ajaran Al-Quran, ajaran Sunnah Rasulullah SAW, ajaran Islam, maka Nabi kata wasam'u wa ta'ah, wajib kita dengar dan wajib kita taat. Tosah katakan
kerajaan yang besar, imam semayang pun kita ikut selagi mana dia ikut landasan, okey. Kalau dia terbabas, kita tak boleh ikut. Kalau dah 3 kali tegur subhanallah, dia buat bodoh, dia buat tak reti, dia buat kata orang kampung saya, dia otok-otok, maka wajib kita mufaraqah. Kalau tak mufaraqah, batal sembahyang kita. Nampak? Itu imam sembahyang. Belum lagi imam lain-lain. Petah lagi kepimpinan negara, kepimpinan masyarakat. Kalau dia ikut, kita terus dengar dan taat, ikut. Itu landasan kita, supaya tidak berlaku kacau bilau. Jadi kacau bilau dalam Islam ni sebab yang memimpin tu macam-macam lah. Kalau nak cerita tak cukup satu kuliah. Di mana-mana, apa jadi di sini, apa jadi di sana, sampai negara ini puak warna. Bukan saja kepimpinan orang Islam, kepimpinan orang Islam pun. Tadi siang saya sempat tengok satu video yang dikeluarkan oleh APHD. Tuan-tuan cari dari itu. APHD ni dia banyak buat video 5 minit, 6 minit, paling kuat pun 10 minit, cerita tentang hal-hal semasa. Yang saya sempat tengok tadi, kenapa Sri Lanka jadi negara yang sangat bermasalah sekarang. Pasal apa? Dia tengok sebab kepimpinan tu, kepimpinan pincang, menjadikan masyarakat berada dalam huru-hara. Dan masyarakat tak mengambil pusing. Sampailah dah betul-betul kat batang leher ni, baru masing-masing bangun bersuara. Maknanya waktu mula-mula tu tak ditegur langsung kepimpinan tu. Macam kita ni, kita kena tegur lah. Kalau ada apa-apa tu, teguran tu perlu ada. Tapi selagi kepimpinan tu mengikut landasan yang betul, tugas kita ialah dengar dan taat, ikut. Itu dia. Selagi mereka berpegang Al-Quran, berpegang dengan hadis Nabi SAW, dalam hadis disebut hadis sunnah khulafa ar-rasyidin, maknanya sunnah-sunnah kepimpinan yang baik. Kalau kita nak umumkan maksud dia, kalau kepimpinan itu membawa sunnah yang baik, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyam min ghairi an yanqusa bi ujurihim syai', atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang melaksanakan satu sunnah yang baik, satu cara yang baik, satu kebiasaan yang baik, bagi dia pahala perkara itu, dan orang yang mengikuti benda itu pun dapat pahala yang sama sampai kiamat. Contoh macam kebiasaan yang baik, contoh kita kata kebiasaan baik apa dia? Kita nak masuk surau ni, selipar susun elok-elok, itu kebiasaan yang baik. Tak berterabur, terletak walaupun tak ada apa, kita kata tapak kawasan khas kan, susun elok. Itu kebiasaan yang baik. Apa lagi kebiasaan baik? Pagi-pagi sebelum bermula tugas di pejabat, doa pagi. Itu kebiasaan yang baik. Tak ada pun Nabi beritahu pagi-pagi hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Tak ada. Carilah dalam hadis-hadis Nabi, tak ada pun. Tapi kenapa masuk pejabat pukul 8 ada bacaan doa pagi? Kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan kita, kerja kita, dan kerja kita sepanjang hari menjadi ibadah kepada Allah SWT. Itu kebiasaannya baik, ada pahalanya. Siapa yang mulakan kebiasaan tu dapat pahala, dan orang yang ikut pun dapat pahala. Jadi sunnah pemerintahan kepimpinan apa dia? Macam dulu-dulu kan, tahun 80-an dia buat punch card. Itu sunnah kepimpinan yang baik. Sebab apa? Nak suruh orang tepati masa waktu kerja, masuk pukul 8. Kalau tak ada punch card, pakai jadi macam sudin datang kerja kan? Kena potong RM5. Pasal apa? Lambat kerja. RM2, sorry. Manager panggil, sudin, dia
Dah ambil RM2. Apa siapa pula bagi RM2 ni? Tadi cik kata, tuan kata potong RM2. Potong tetap potong. Ni RM2 ni buat jarum jam. Kata, nampak? Sindiran yang tajam sebenarnya. Piramli sindir tajam. Kita je tak faham. Itu sunnah kepimpinan yang baik. Selagi mana dia bertepatan dengan Quran, dengan hadis, ikut. Tapi kalau dah sampai nak menjahanamkan negara, nak menjahanamkan masyarakat, kita kena bersuara. Tak boleh lah wasamu wa ta'rik. Oh, tak boleh. Jahanam negara ni. Itu yang berlaku di Sri Lanka sekarang. Hutang negara pun tak boleh bayar. Apa nak jadi tak tahulah. Nasib baik kan negara kita. Kalau negara kita tak tahu. 12 jam tak ada api. Mandatory. Api ada 7 pagi 7 petang. Masuk maghrib gelap surau kita. Macam mana ustaz nak berkuliah? Pakai lilin aja balik zaman dulu-dulu lah. Kalau ambil kamera pun nampak romantik muka Ustaz Azmi lah. Lilin ada tepi kan. Pasal apa? Lampu tak ada. 7 malam 7 pagi tutup lampu rumah. Macam mana nak tengok bola? Siapa yang minat bola? Macam mana tengok Perak main stadium Perak? Stadium tak boleh main, malam main siang. Elektrik tak ada malam. Contoh kan. Wallahu alam. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah SWT, iaitu berpegang kepada fahaman dan amalan ahli sunnah wal jamaah, yang mana hanya penganut fahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang bertuah mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti. Ini yang ketiga Nabi pesan. Maknanya kita pegang dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni banyak tu ada. Sangat banyak. Kalau nak kira, tak larat kita nak kira tuan. Tapi kita beramallah dengan sunnah Nabi setakat kemampuan itu. Mana yang kita mampu kita buat. Tak ada masalah, buatlah. Contohnya kita amalkan sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh, sebelum subuh. Itu sunnah Nabi. Nabi itu amalan dia. Kalau ikut sunnah Nabi betul, Nabi sembahyang sunat subuh di rumah. Mampukah kita buat? Kalau tak apa. Datang surau, siapa sampai je kita. Kalau azan dah berkumandang, kita sembahyang sunat qabliyah subuh dulu. Raka'atan al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala sisinya. Itulah, cubalah. Sembahyang duha, Nabi tak pernah tinggal. Nabi buat sembahyang duha. Dan juga sembahyang-sembahyang yang sunat. Nabi tak kerap sembahyang sunat. Nabi kerap sembahyang sunat. Banyak lagi kalau nak sebut puasa sunat. Buat puasa ni yang tinggi sikit. Puasa bila berpuasa tu maknanya berlapar dan berdahaga. Dari waktu fajar shadiq sampai terbenam matahari. Itu berat sikit. Ada berat sikit lah. Tapi kalau kita dah biasa tak ada apa kan. Ada orang biasa semua dia Khamis, hari Senin Khamis dia akan puasa. Contoh sedekah. Nabi SAW rajin bersedekah. Walaupun Nabi sendiri tidak memiliki banyak harta, tapi Nabi rajin bersedekah. Setidak-tidaknya sedekah senyum. Senyum itu adalah sedekah. Ucap salam itu adalah sedekah. Membantu orang yang memerlukan bantuan itu sedekah. Nampak orang buta lintas jalan, usia dia pegang tongkat tu sekarang, dia bukannya nampak kan, dengar bunyi je. Kita tak apa pakcik, saya bantu pakcik nyebrang jalan. Itu pun adalah sedekah. Banyak kan. Itu adalah sunnah Nabi SAW dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar ni apa karakter dia? Dia baca dalam kitab Hayat Sahabah. Orang tak boleh rajin baca kitab ni. Tak tahulah di surau kita ni ada tak ustaz mengajar kitab ni, Hayat Sahabah.
bagaimana kehidupan para sahabat. Kerana apa? Kerana sahabat radhiyallahu anhum ni menerima didikan terus dari Nabi SAW. Walaupun tak 100% tak perfect 100%, tapi sedikit sebanyak boleh dicontohi. Nabi pun mengakuinya. Ashabi kan nujum, idabtaraitum ihtadaitum, atau kama qala. Sahabat-sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Kalau kamu ikut, kamu tidak akan sesat. Ya, kan? Itu diceritanya. Ya, dan yang paling penting para sahabat radhiyallahu anhum ni dari kalangan khulafaur rasyidin, mereka berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang disebut. Bila dia tanya Nabi, manhum ya Rasulullah, siapakah golongan yang terselamat itu? Nabi kata ahli sunnah wal jamaah, orang-orang mengikuti sunnahku dan mengikuti kumpulan umatku. Sebab kalau sebut ahli sunnah itu general, terlalu umum. Syiah pun mengaku ahli sunnah, Khawarij pun mengaku ahli sunnah, Mu'tazilah pun dia kata dia ahli sunnah, Wahabi pun dia kata kami ahli sunnah, kami berpegang dengan sunnah, kami ansar sunnah, kami pendukung sunnah. Tak tahu sunnah apa yang dia pegang, kita tak tahulah. Dia tanya dia, nak kata pakai sopai kau ya? Jadi sunnah mana yang dia pegang kita tak tahu. Tapi dia kata kami ansar sunnah, kami lah yang mempertahankan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu, kita bincang. Tapi ahli sunnah wal jamaah ialah mereka yang mengikuti. Bila orang tanya siapakah dia ahli sunnah wal jamaah, ada 3 benda. Satu, mereka yang berpegang dengan tauhid, ilmu tauhid yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu rahimahumullah ta'ala. Kalau mereka ikut aliran akidah 2 imam besar ni, itu lagi ahli sunnah wal jamaah. Kalau lain daripada itu, bukan. Kalau dia kata Tuhan ada atas langit, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan. Sebenarnya Allah Ta'ala suruh malaikat bagi wahyu pada Ali, malaikat tersilap bagi pada Nabi. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah, itu bukan. Itu kena faham betul. Kemudian yang kedua, mereka yang berpegang dengan fiqh dari salah satu dari 4 mazhab, sama ada mazhab Hanafi atau Syafi'i atau Maliki atau Hanbali, salah satu. Itu ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, dari segi ilmu akhlak, ilmu tasawuf, mereka berpegang dengan ilmu tasawuf dari Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahumullah ta'ala. Ini dia. Kalau ada yang mengatakan, dia kata ilmu tasawuf ni macam ayat acak, ayat longkang je, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu kena faham betul. Itu bila orang tanya siapa ahli sunnah wal jamaah, kita tahu. Jadi bila kita tahu, kita faham dan kita mengerti kita duduk kat mana. Itu cerita ni. Jadi ahli sunnah wal jamaah inilah yang akan selamat di dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah, iaitu apa jua fahaman dan amalan ditambah kepada agama Islam yang sempurna ini, padahal tidak ada dalil atau asal dan contoh dari agama. Sekiranya ada asal atau dalil, maka tidaklah perkara-perkara yang baru itu dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak. Ini bukan bid'ah dalalah, tapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lughat atau bahasa saja, iaitu bid'ah hasanah. Contohnya macam kita baca rawi berjanji. Zaman Nabi tak ada. Tak ada pun Nabi ajar pada para sahabat, al-jannatu wa na'im wa sa'dul liman yusalli wa yusallim. Itu bukan di Nabi. Nabi tak ajar pun. Itu adalah tulisan Syekh Imam Ja'far Al-Barzanji rahimahullah ta'ala. Syekh Ja'far Al-Barzanji rahimahullah ta'ala yang tulis kitab Zanji tu. Bukan daripada Nabi tu. Apa-apa tu lah kitab Zanji tu, selawat Nabi kan. Salla alaikallahu ya adnani. Itu bukan daripada Nabi SAW tu. Itu adalah daripada Syekh Ja'far Al-Barzanji. Yang adalah kitab Barzanji tu, Majmu' Maulud Syarafil Anam. Tak
tahulah surah dia ada letak kitab. Kalau ada bagus, boleh kita sama-sama belajar. Kalau ayah nak mengajar ni pun ada dekat tengah-tengah Bandar Ipoh tu, Keria Bandar Sentral jumpa Ketua Boleh Balai tu, minta dia mengajar. Tuan, kami ni di Surah Al-Salam ni nak belajar Perjanji Marhaban ni tuan belajar. Kalau dia beri, boleh belajar sementara dia ada. Kalau dah pindah merata-rata Zul, tak tahulah. Sementara ada di Ipoh kan, Pegawai boleh ni kalau naik pangkat biasanya akan berpindah. Sementara ada. Itu memang taiko berjanji tu, kau nak cerita taiko berjanji, taiko marhaban. Muka pun handsome, ada sikit-sikit rupa Kuswadinata. Ada sikit-sikit rupa Abang Bidin, ibu mertua tu. Arwah suami combi tu. Ada rupa sikit-sikit. Kalau kata yang mana satu Tuan Muhammad Syarah tu, Muhammad Syarah ni tengok bila ibu mertua tu, tengok Abang Bidin tu, tu lebih kurang rupa tu. Rupa tu. Tu dia, handsome tak handsome tu. Ajak datang ni. Kata kami nak belajar kelas berjanji marhaban, tuan free. Hari apa? Beritahu hari apa. Belajar. Kita pakat-pakat belajar lah. Belajar berjanji, belajar marhaban, belajar lagu Quran. Kawan pada sahabat lama, sahabat kita Tuan Syed Jamlus, bukan orang lain tu. Tuan Syed Jamlus kenal tu, kau sebut tu kan memang kenal lah. Straight, kawan anak tu Syed. Jadi sementara dia ada di Ipoh ni, ajaklah dia datang ni. Kan? Itu memang tak ada daripada Nabi SAW. Itu adalah bid'ah, benda yang direka-reka lah agama. Tapi ada dalil dan ada sandaran dia. Apa dia? Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi surah Nabi ni macam-macam kan. Tidak dikhususkan, walaupun ada selawat yang khusus yang dari Nabi SAW memang ada. Tapi apa yang ada dalam kitab berjanji tu, ada sandaran dia bukan bid'ah dalalah. Kita kena siapa-siapa ada buat buku berjanji ni kita bakar. Tidak memberi manfaat apa pun. Wallahu a'lam. Itu dia. Maka Nabi pesan jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang merosakkan agama. Antaranya apa? Perempuan pakai ihram. Tak pernah ni. Pondan pakai telekung. Dah ada dah. Tengah buat ihram pakai telekung. Dia ni pondan, bukan dia perempuan, dia pondan. Tapi dia pakai telekung. Dia rasa dia lebih perempuan dari perempuan, dia pakai telekung. Tak apa juga lah, walaupun hukumnya tetap haram, tapi masih menutup aurat. Ni perempuan pakai ihram. Bayang tuan-tuan, tak bid'ah tuan-tuan. Itulah dia bid'ah yang sesat, yang memasukkan pelakunya dalam neraka. Tu dia. Perempuan pakai ihram. Tak tahulah Tuan Izri tengok macam ni. Perempuan tu umur pendek, jenis umur pendek kan. Yang kata dia ngaku dia saya bukan perempuan kata je. Jadi saya umur pendek kata kan. Lepas tu dia boleh pula pakai ihram pula. Kacau ni tuan-tuan. Dalam perbuatan haram kat situ, muka aurat satu hal, melakukan bid'ah satu, apa dosa dia buat tu. Yang itulah yang Nabi larang, yang Nabi kata iyyakum wa mudatsatil umur. Jauhilah kamu perkara-perkara barulah agama. Itu perkara baru agama tu. Perempuan pakai ihram. Lepas ni kalau ada orang lain buat macam dia pula pengkit lain tak ikut lah. Masa pergi ke Mekah dia pakai macam perempuan lah. Bila dia turun, orang Arab mana pasal mana tahu kan, turun-turun dia dah pakai lelaki, pakai ihram je dah. Kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Mampu. Apa nak jadi kita tahu lah dunia. Ini yang kita takut akhir zaman. Inilah perkara yang Nabi kata jangan kita jauhkan diri kita daripada bid'ah yang sesat. Wallahu rasuluhu a'lam. Itu dia, sampai ke situ. Itulah sedikit apa yang kita boleh kupas daripada penerangan keterangan yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru penyusun kitab ini. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung dengan hadis yang kedua. Tajuknya kenapa umat Islam menjadi sasaran pemusnahan. Kenapa akhir zaman ni umat Islam menjadi sasaran mana-mana pun. Saya di mana-mana kita ni umpama
hidangan yang menunggu masa untuk dikerjakan. InsyaAllah kuliah kita pada 20 September 2022. 20 September 2022 kita akan uraikan hadis yang kedua. Tajuknya kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan pada akhir zaman ini. Di mana-mana tempat. Cuma Malaysia ni Allah Ta'ala lindungi setakat ni sebab masih ramai lagi orang yang berdoa kepada Allah SWT, mohon kepada Allah supaya dilindungi bumi Malaysia. Jadi kalau dah banyak perkara fasad yang berlaku, kita pun tak tahu apa yang akan jadi. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah SWT memelihara diri kita, diri kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita dan masyarakat di sekeliling kita daripada fitnah akhir zaman, apa-apa kerosakan yang berlaku pada akhir zaman ini, insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak kita boleh sampai kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan jadi panduan untuk kita, ya, untuk kita lalui dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kehidupan kita dalam rahmat Allah, keridaan Allah dan dalam keberkatan dari Allah SWT, dan kehidupan kita bersama isteri, suami dan anak, ada di keluarga dan masyarakat kita bahagia dunia sampai ke akhirat. Kalau ada yang sampai kepada kasar bahasa selalu dari semua umat dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan perempuan sekalian. InsyaAllah bertemu kita pada bulan kita yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Boleh zat Bapak Azmi walakum, dan kita tangguhkan pula kita ini dengan tasbih al-kafarah dan surah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu bis-solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Allahumma arham jaman hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna junaka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farik jamahum wa syaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salli alim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya mujassah wa zaman ahzab izim wa sunna alaihim bi fadli nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbana zidhum wa zidna fahma ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna bikum taqabbal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.